Hello guys, welcome back to my channel Jessica Joseph. Sebelum itu jangan lupa kembali subscribe, like, share, and comment sepunya video. Oke guys, hari ini kita nak sambung ke kisah cerita ringkas seram di hostel. Sebelum ini kita dengar di hospital kan. So kali ini kita cerita pengalaman seorang bekas pelajar university tinggal di hostel. Jom. Oke guys, dimana cerita ini merupakan seorang bekas pelajar university yang tinggal di hostel. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita kita guys. Oke guys, dia ini merupakan bekas pelajar di sebuah university yang terletak di daerah. Cerita ini berdasarkan pengalaman dia ketika tinggal di hostel university tersebut. Hostel dia ni macam rumah apartmen tu, tapi ada 4 tingkat saja. Dalam satu buah rumah tu boleh tinggal 6 orang. Kiranya dalam satu bilik tu ada 2 katil lah. Hostel dia ni macam rumah biasa, selesa dan cukup dengan kelengkapan yang ada dalam hostel tu lah. Itu adalah penerangan tentang hostel bekas pelajar tu lah. Kiranya kelengkapan dia semua ada. Sekarang kita nak ceritakan pengalaman dia tinggal di hostel. Kiranya dia ada 2 minggu dah masuk university tersebut. Okay guys, dia ni tinggal dekat tingkat tempat dia tinggal ni nantilah kita ceritakan dia. Okay, pintu nombor 3. Disebabkan hari itu terkena dengan hari Sabtu dan Ahad, jadi dia ni selalu balik ke rumah lah. So kiranya dia ni tak terbiasa lah sangat tinggal dekat hostel tersebut. Dan pada suatu hari tu, hari Jumaat, so dia balik ke rumah dan hari Ahad dia akan balik ke hostel kembali. Dan ni balik ke hostel kira-kira dalam dekat dengan jam maghrib lah guys. Dan bila dia masuk ke dalam hostel tersebut ataupun rumah tersebut, dia ada mula rasa tak sedap hati. Masa tu dia ada mula tak sedap hati, macam gedup taklah gedup sangat, cuma macam tak selesa lah masa tu. Hostmate dia ada jugalah masa tu, tapi dorang ni taklah berapa sangat sebab baru kan, baru masuk, so dorang taklah berapa sangat nak kenal kan. Kira-kira masa malu lagi kan. Disebabkan dorang ni baru kan, baru masuk ke hostel, so dorang kerap lah balik ke rumah. Kiranya macam dorang belum kenal apa lagi, malu nak tegur, so dorang setiap ujung minggu dorang akan balik ke rumah. Untuk dijadikan cerita, apabila dorang hostmate dia ni nak balik ke rumah, dia ni pula dah rasa lain macam. Masa tu tiba-tiba dia terdengar bunyi macam bunyi orang tengah selumput pun ada masa tu, tapi tak ada pula orang potong rumput. Bunyi angin kuat menderu pun ada, tapi masa tu tak ada angin pula masa tu. Lupa nak cakap, yang dekat belakang hostel dorang ni, tempat dorang tinggal ni, adalah hutan. Macam-macam dorang boleh tengok, macam-macam yang ada dekat belakang hostel dorang tu. So tanpa membuang masa, dia pun terus berlari keluar menghampiri hostmate dia tu tadi. Even dorang ni taklah rapat sangat. Lepas tu dia terus tanya hostmate dia tu tadi, Akak ada dengar tak bunyi tu? And akak tu pun jawab lah, akak dengar. Hostmate dia ni guys tahu tentang hostel tersebut. So hostmate dia tu coba untuk tenangkan si A tu tadi. So hostmate dia tu tadi bagi tahu tak ada apalah, itu perkara biasa je. So si A tu tadi pun berbuat okey je lah. Okay guys, ini dah start masuk ke part yang seram. Menjelang maghrib, masa tu dia tinggal sorang-sorang saja di hostel. Hostmate dia ni tadi dah pun balik ke rumah. Untuk hilangkan rasa seram tu tadi, rasa takut dia tu tadi, tiba azan maghrib dilaungkan, so dia teruslah pergi ambil uduk. Bilik air dia ni tadi bersebelahan dengan bilik hostmate dia. Bilik dia ni berhadapan dengan dapur. Sewaktu dia nak ambil uduk ni tadi guys, dia terlupa nak tutup pintu bilik air tadi tu. Untuk dijadikan cerita, dia dah mula ada rasa seram sejuk di belakang.
Ketika dia ni terpandang ke arah belakang, dengan sepintas kilat dia ternampak seorang perempuan berambut panjang dan bermuka pucat, berbaju putih. Lalu dari bilik hosmed dia pergi ke dapur. Dengan jalannya, kaki tak cecah ke tanah, ibarat berjalan mengikut deruan angin. Padahal dekat pintu hosmed dia ni tak ada orang pun masa tu, dan berkunci juga. Ais, meremang bulu roma aku cerita part ni. Tanpa membuang masa, dia pun terus cepat-cepatlah ambil wuduk. Dan selesai ambil wuduk, so dia teruslah pergi masuk ke dalam bilik dan terus kunci pintu pada ketika itu. Sewaktu dia nak mendirikan solat, dia rasa nak nangis pun ada masa tu, nak menjerit pun ada masa tu. Bukan disebabkan dia takut, tapi dia rasa macam bukan diri dia pada masa tu. So dia terpaksa tahan rasa semua tu tadi, sampai nak mengamuk pun ada masa tu. Setelah rakaat terakhir, dia dah mula rasa badan dia berat. Semasa tahiyat akhir, dia cakap sangatlah berat sampai dia nak nangis, nak menjerit pun ada masa tu. Tapi sayang tak ada sesiapa pun yang ada dekat rumah pada masa tu. Hanya tinggal dia seorang saja yang tak balik ke rumah. So tanpa membuang masa, so dia ambil keputusan untuk membaca ayat-ayat kursi. Sewaktu dia nak membaca ayat kursi tersebut, tiba-tiba dia terasa lidah dia terkelu, macam tak dapat nak bercakap. Kiranya macam berat lidah dia nak membaca ayat-ayat kursi tadi itulah, disebabkan benda tersebut. Makin aku desak nak membaca ayat-ayat kursi itu tadi, makin aku rasa nak nangis sekuat-kuatnya. Aku coba baca dalam hati, tapi tak habis sampai satu ayat yang aku baca. Aku mengerang dan menangis sebab aku rasa badan aku panas dan terlalu sakit. Dan ketika itu badan aku bongkok. Aku coba bertahan namun tak berdaya. Lepas tu aku tak ingat apa yang berlaku setelah kejadian pada malam itu. Untuk dijadikan cerita, setelah dia ni sedar daripada kejadian semalam tu, dia dah berada dekat atas katil dalam keadaan bertelekong. Pada ketika itu pula dia lihat ada housemate dia yang masuk. So housemate dia ni tanyalah, okey tak? Dia pula menjawab, apa dah jadi kak? Housemate dia jawab, kau kena rasuk semalam. Dan dia pun diamkan diri je lah masa tu. Manakala si housemate dia ni tadi minta diri untuk keluar daripada hostel tersebut. Okay, itu saja cerita untuk pengalaman seorang bekas pelajar universiti tinggal di hostel. Okay guys, semua dekat sini mesti ada pengalaman masing-masing kan. Mesti semua ada rasa tinggal dekat hostel kan. Tak ada hostel yang tak ada penghuninya. Semua tempat ataupun bangunan mesti ada penghuninya. So kita just jangan tinggalkan jangan tinggalkan solat, sembahyang. Itu saja.